yang sedang menonton dirawat pada ketika ini, terutamanya untuk terus menjaga kesihatan dan juga mengekalkan kesihatan diri anda pada tahap yang optimum, sama ada untuk menjalani kehidupan seharian maupun untuk dalam pekerjaan dan sebagainya. Seperti biasa, penonton, kami akan bawakan kepada anda topik yang sangat penting untuk kita bicarakan pada malam ini bersama dengan tetamu kita. Terlebih dahulu, kami nak war-warkan kepada anda, bukan saja anda boleh menyaksikan kami di saluran berita RTM dan juga saluran TV1 ataupun di aplikasi RTM Klik, malah anda juga berpeluang untuk berinteraksi bersama kami dalam rancangan Diari Rawat ini untuk anda berkongsi pengalaman ataupun ingin mengajukan persoalan bersama dengan tetamu ataupun panel kita di studio pada malam ini. Betul tu Munawar, itu yang sangat penting Munawar. Kita mahukan interaksi dengan penonton supaya kita dapat tahu apa sebenarnya yang penonton ingin tahu, terutamanya berkenaan dengan topik kita pada malam ini. Satu topik yang sangat penting Munawar, betul, dan juga pada penonton, iaitu satu topik yang juga dikenali sebagai penyakit seribu wajah. Penyakit ini adalah autoimun SLE. Bercakap pasal autoimun ni Munawar, mungkin saya nak tanya Munawar, bilakah pertama kali Munawar dengar nama penyakit autoimun SLE ni? Tahun lepas. Sewaktu tu saya ada membuat topik berkenaan autoimun SLE juga. Dan ini merupakan satu kesempatan terbaik untuk kita semualah. Saya kira Nirwan, dalam kalangan penonton juga pastinya ada dalam kalangan kita yang pertama kali ataupun tidak pernah mendengar langsung istilah penyakit seribu wajah ataupun lebih dikenali sebagai penyakit autoimun SLE. Jangan risau, malam ini kami akan berikan pencerahan dan juga kefahaman yang mendalam kepada anda. Jadi kami harapkan kesetiaan anda bersama kami dalam Diari Rawat sehingga ke penghujung siaran nanti. Jadi Munawar, sebelum kita meneruskan rancangan kita ni Munawar, saya ingin kongsikan satu pengalaman dalam hidup saya berkaitan dengan autoimun SLE ni. Saya pertama kali dengar pada tahun 2019. Pada ketika itu kawan rakan basketball saya lah, Fazrin nama dia, arwah isteri dia meninggal disebabkan SLE. Dan pada ketika itu meninggalkan seorang suami dan juga seorang anak berusia 2 tahun. Cuma bila masa tu kita tak tahu lagi, pertama kali dengar autoimun SLE, masa tu timbul pelbagai soalan sehingga ke hari ini timbul pelbagai soalan berkaitan dengan SLE ini. Adakah SLE ini hanya boleh didapati kepada golongan wanita dewasa? Bagaimana pula dengan kanak-kanak dan juga warga emas? Dan bagaimana pula dengan golongan lelaki? Adakah kita juga berisiko untuk menghidapi SLE? Semua ini akan terjawab pada malam ini di rancangan Diari Rawat pada malam ini. InsyaAllah kita akan kupas satu demi satu persoalan untuk kita membawakan pencerahan kepada anda berkenaan dengan penyakit seribu wajah ini. Dan saya kira juga di luar sana ramai sebenarnya persatuan-persatuan yang melibatkan diri bersama dengan pesakit-pesakit autoimun SLE ini yang turut memberikan sistem sokongan sosial yang terbaik dan juga mencuba untuk memberi kesedaran yang terbaik dalam kalangan masyarakat. Jadi ini merupakan satu platform terbaik untuk anda. Dalam Diari Rawat, kami bawakan pencerahan berkenaan isu kesihatan pada malam ini. Kami mengangkat topik penyakit seribu wajah. Yap, betul Munawar. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut dan kita dapatkan pencerahan berkenaan dengan topik autoimun SLE, penyakit seribu wajah, mari sama-sama kita saksikan teaser yang kita sediakan untuk anda pada malam ini. Okey, itu antara mukadimah untuk kami bawakan kepada anda sebagai pemahaman awal kita berkenaan dengan penyakit autoimun SLE ataupun penyakit seribu wajah. Jadi hari ini kita bersama dengan pakar kita iaitu Profesor Madya Dr. Syahrul Sazliana Shaharir yang merupakan pakar rheumatologi Jabatan Perubatan Fakulti Perubatan Hospital Chancellor Tuanku Mukris Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih kerana bersama kami untuk kita berikan pencerahan kepada masyarakat pada malam ini berkenaan topik yang sangat penting iaitu penyakit autoimun SLE. Mungkin untuk permulaan Doktor, kita berikan pencerahan kepada masyarakat mengapa penyakit ini dikenali sebagai penyakit seribu wajah Doktor. Okey. Terima kasih atas jemputan. Okey, so penyakit SLE ataupun nama penuhnya Systemic Lupus Erythematosus digelar sebagai penyakit dengan seribu wajah
kerana dia boleh datang dalam pelbagai manifestasi. Ya. Okey. Jadi tidak setiap pesakit unik. Dia tidak sama. Jadi dan mereka boleh maksudnya dia punya gejala tu boleh daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Berbeza-beza. Berbeza-beza. Jadi itulah sebabnya dia digelar sebagai penyakit 1000 wajah. Okay. Jadi doktor, bila sebut pasal 1000 wajah ni dengan 1000 jenis gejala bergantung kepada individu doktor kan. Okey. Apakah faktor risiko ataupun sebab utama autoimun SLE ni dan yang berkaitan dengannya terhadap seseorang individu yang berisiko? Okey, so sebab SLE ini penyakit autoimun. Jadi kita kena faham autoimun tu bermaksud apabila sistem imun kita terganggu tiba-tiba menjadi tidak normal. Okey. Yang sepatutnya sistem imun tu menjadi benteng pertahanan untuk melawan kuman, melawan anasi-anasi luar. Tapi tiba-tiba dia jadi confused. Tiba-tiba dia keliru dan dia menghasilkan antibody yang melawan diri dia sendiri. So itu dia punya, orang kata, punca kenapa SLE tercetus. Tetapi mengapa tiba-tiba sistem imun kita boleh bercelaru? Sebenarnya ada banyak faktor. Kita tak boleh nak kata sebab satu faktor saja sebab ni. Kita tak boleh pinpoint. So antara faktor-faktor risikonya adalah pertama persekitaran. Okey. Contoh persekitaran ni adalah seperti jangkitan-jangkitan virus yang lalu yang mungkin kita tak perasan. Contohnya baru-baru ini gelombang COVID-19 dan kita tahu virus COVID ni memang boleh menyebabkan kecelaruan sistem imun. Okey. Virus-virus lain pun boleh. Kedua, sinaran pancaran matahari UV yang terik. Macam kita tiba-tiba pergi perbarisan lama. Maksudnya banyak terdedah kepada pancaran matahari. Dan seterusnya hormon. So itu sebab wanita lebih berisiko tinggi sebab ada hormon estrogen. So dan perubahan hormon secara mendadak, contohnya semasa kita balik, semasa kita mengandung dan sebagainya pun boleh menyebabkan sedikit kecelaruan dalam sistem imun. Selain itu, faktor genetik turut memainkan peranan penting. Tapi SLE bukan penyakit keturunan atau warisan seperti penyakit thalassemia. Dia bukan macam tu. Tapi dia memang ada faktor genetik lah. Okay? Cuma dia punya, apa kita panggil tu, faktor genetik itu tidak menyumbang terlalu banyak terhadap SLE itu. Setakat ni kajian yang kita lakukan Universiti Kebangsaan Malaysia memang pun ada banyak buat kajian tentang genetik ni. So 30% saja boleh explain bagaimana SLE itu tercetus. Jadi 70% tu masih dalam, maksudnya faktor persekitaran yang kita masih belum banyak yang kita perlu terokai lah. Okey, tadi doktor menyentuh berkenaan faktor genetik dan juga faktor persekitaran yang boleh menjadi faktor risiko kepada penyakit autoimun SLE ini. Saya juga ada terbaca doktor, selain itu juga ada faktor risiko lain juga iaitu menyebabkan penyakit autoimun SLE ini, iaitu individu yang terdedah kepada habuk silika. Adakah benar pernyataan ini doktor? Ya, betul. Dia sebenarnya apa-apa saja, contohnya chemicals, bahan kimia ataupun particles seperti silika, apabila kita terdedah dan apabila kita hidu, bukanlah hidu, maksudnya termasuk dalam saluran pernafasan, dia akan menyebabkan keradangan. Okey, dan itu akan mencetuskan sistem imun yang tak normal. Okey, tadi doktor ada menyentuh berkenaan dengan hormon untuk seorang wanita. Jadi, adakah kita melihat salah satu faktor risiko yang mungkin menyebabkan penyakit autoimun SLE ini juga adalah sebabkan pengambilan pil perancang keluarga yang mengandungi pil estrogen, doktor, yang mungkin boleh meningkatkan risiko kepada penyakit autoimun ini? Okey. Alright, so soalan baguslah. Memang ramai pesakit pun akan tanya, kalau estrogen tu merupakan faktor risiko SLE, kenapa doktor prescribe pil perancang kan? Okey, tetapi dos yang kita bagi dalam pil perancang tu adalah dos rendah. Dan dia setakat ni tak ada kajian yang menunjukkan wanita yang mengambil pil perancang yang mengandungi estrogen berisiko lebih tinggi berbanding orang yang tak ambil. Sebab sebenarnya dia lebih kepada perubahan hormon. Okey, dia bukan setakat ambil dalam dos yang kecil yang berterusan. Dia bukan macam tu. Dia
lebih kepada sebarang changes in hormon, tiba-tiba tinggi atau tiba-tiba rendah. So itu yang menyebabkan sistem imun dia macam bercelaru. Jadi doktor, saya di awal rancangan tadi saya ada berkongsikan satu pengalaman saya lah, which is kawan baik saya, isteri beliau meninggal disebabkan oleh SLE, dan pada ketika itu bila didiagnosiskan SLE, terus dimasukkan ke ICU. Dan pada ketika itu 2 bulan, lepas 2 bulan ditakdirkan untuk pulang ke rahmatullah. Jadi mungkin doktor boleh terangkan doktor, seberapa drastik sebenarnya penyakit SLE ini mampu mengancam nyawa seseorang? Okey, so macam kita bincangkan tadi, penyakit SLE ini 1000 wajah. So dia ada spektrum. Maksudnya ada yang datang dengan gejala yang mild, maksudnya tak membahayakan nyawa. Tetapi ada yang di spektrum yang lebih teruk, di mana mereka datang dengan keadaan yang boleh mengancam nyawa, iaitu apabila sistem imun tu menyerang organ dalaman. Okey, contoh organ dalaman yang sering diserang, buah pinggang, okey, paru-paru, jantung dan otak lah. Okey, jadi untuk serangan paru-paru, jantung dan otak, dia boleh berlaku dalam lebih kurang 5 hingga 10% sakit SLE. Dan itu memang kadang-kadang boleh orang kata mencemaskan lah. Sebab semua organ penting kan? Betul. Alright. Okey doktor, menyentuh berkenaan autoimun SLE ini, ialah mungkin ramai dalam kalangan masyarakat yang beranggapan autoimun SLE ini hanya berkait rapat dengan penyakit kulit, ketara di bahagian luaran semata-mata. Namun penting juga untuk kita berikan kefahaman seperti yang doktor nyatakan tadi, penyakit 1000 wajah. Adakah gejala-gejala tersebut doktor berbeza mengikut di mana organ tersebut diserang doktor? Contoh buah pinggang gejalanya berbeza, kalau jantung gejalanya berbeza, dan di bahagian kulit gejala berbeza. Adakah begitu? Ya, betul-betul. Itu memang deskripsi yang tepat lah. Maksudnya gejala yang boleh dialami oleh pesakit itu bergantung pada apa organ yang diserang. Mungkin apa yang kita boleh nampak seperti kulit, okey, rambut, kulit menjadi merah, lebih sensitif pada cahaya. Dia jadi flare up doktor? Ya, dia jadi macam kalau kena matahari tu dia jadi macam mala, kita panggil butterfly rash ya. Tu. Lepas tu mungkin rambutnya gugur, itu yang kita boleh nampak melalui mata kasar lah. Tapi kalau ada juga individu yang dia tak ada pun serangan pada kulit, dia terus serang organ dalam. Jadi kita pandangan kasar tak nampak. Tapi sebenarnya organ dalaman dia sedang mengalami keradangan dan gejalanya bergantung. Contohnya kalau kena buah pinggang, mungkin dia akan perasan kakinya bengkak. Okey, macam ada air ataupun matanya sembab macam ada air ataupun mungkin urinnya berbuih. Okey. Kalau kena jantung, sakit dada, susah nafas. Paru-paru, kalau perdarahan dalam paru-paru, dia boleh batuk dan batuk tu boleh berkahak yang ada darah. Faham. Jadi doktor, mungkin daripada gejala-gejala yang berlaku kepada pesakit SLE ini, mungkin apakah yang mungkin doktor boleh kongsikanlah berdasarkan pengalaman ataupun mungkin daripada kajian, gejala mana yang sebenarnya sering berlaku di kalangan rakyat Malaysia? Tapi doktor simpan dulu jawapan doktor itu. Doktor harapkan bersabar. Dan kita akan kembali selepas ini dan saya Dayawat untuk kita mengupas dengan lebih lanjut, lebih banyak berkenaan dengan penyakit autoimun SLE, penyakit 1000 wajah. Ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Negaraku madani, berpaduan. Kecemasan, boleh saya bantu? Hello, there's been a motorcycle accident here. Maybe an elephant ran it over.
Sir, there is fire accident at the address number 5 Jalan Tembikar Shah Alam. PGO from FRT Shah Alam. There was no fire accident here. Over. MERS 999. Use it wisely. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Ya penonton, anda masih lagi bersama bersama kami dalam Diari Rawat. Masih lagi untuk kita membicarakan berkenaan penyakit autoimun SLE ataupun penyakit seribu wajah. Seperti yang kita war-warkan, kami juga membuka ruang kepada anda untuk berinteraksi bersama kami di platform Facebook rasmi kami iaitu Berita RTM dan juga DR RTM untuk kita ajukan dan kongsikan bersama dengan panel kita di studio. Selain kita bersama dengan Dr. Syarul yang merupakan pakar rheumatologi, hari ini juga kami membawa salah seorang pesakit autoimun SLE iaitu Puan Audrey Lim. Apa khabar? Khabar baik. Khabar baik. Jadi Puan Audrey Lim, kita ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan Diari Rawat pada malam ini untuk berkongsikan pengalaman Puan sendiri menghidap penyakit autoimun SLE. Mungkin Puan boleh kongsikan pengalaman Puan didiagnosiskan autoimun SLE. Pada Ogos 2005, saya didiagnosis SLE. Dia bermula dengan kulit. Bermula dengan kulit, kemudiannya adakah beralih kepada peringkat yang lebih serius? Ya. Lepas itu beberapa 2 tahun atau 3 tahun kemudian dapat arthritis, iaitu sakit di sendi-sendi lah. Dan 2014 dapat chest pain sehingga sesak nafas sehingga pingsan lebih kurang 15 ke 20 minit. Lepas itu saya dimasukkan hospital ER. Lepas itu tinggal hampir 1,5 bulan. Lepas itu yang paling teruk ialah 2017 yang maju kepada peringkat buah pinggang. Stage 4/5. Okey, doktor, bagaimana kita nak berikan pemahaman kepada penonton? Ialah berdasarkan pengalaman daripada Puan Audrey sendiri daripada kulit sehingga menyerang ke buah pinggang. Jadi bagaimana untuk kita berikan gambaran ni, doktor? Okey, so apa yang Puan Audrey cerita tadi tu memang sangat tipikal lah untuk pesakit SLE di Malaysia, di mana pada awalnya mungkin penglibatan sistem atau organ yang diserang oleh penyakit autoimun SLE ini mungkin pada kulit, pada sendi, ya. Dan tapi di Malaysia memang sehingga 70% pesakit SLE akan mendapat serangan buah pinggang lah. Walau bagaimanapun, tapi jangan risau, sebabnya rawatan untuk SLE ini dah berkembang sangat maju. So jadi walaupun serangan tu serius dan bahaya sebab dia kena organ dalaman dan organ penting, tetapi dengan rawatan sekarang dia boleh mengawal
penyakit ini dan dia boleh mengelakkan kerosakan buah pinggang yang lebih teruk. Okey. So tapi memang perlu pemantauan yang rapi lah. Once kita dah diagnose satu pesakit sebagai pesakit SLE, kita perlu monitor setiap kali appointment. Memang kita akan cek darah, kita akan cek urin walaupun tak ada gejala. Okey, sebab peringkat awal memang kadang-kadang tiada gejala. Tapi bila kita cek urin, ada bocor protein, ada sedikit darah dalam urin yang mungkin tak nampak secara mata kasar. Betul. Jadi itulah pentingnya walaupun pesakit itu rasa sihat untuk hadir secara berkala. Seberapa kerap yang dikatakan secara berkala itu, Wan? Okey. Jadinya dia bergantung kan sebab nama pun penyakit seribu wajah. Jadi kita tak boleh nak generalisekan semua orang sama. Okey. Sekiranya dia ada beberapa ciri yang kita boleh kenal pastinya. Siapa yang lebih berisiko untuk dapat serangan buah pinggang, organ dalaman. So untuk pesakit ini biasanya kalau mereka dalam keadaan yang stable, kita akan lihat dalam 3 hingga 6 bulan sekali kita akan ni lah. Okey, tetapi kalau pesakit tu kita dah tahu dari ciri, ada setengah ujian yang kita boleh jalankan, yang kita boleh klasifikasikan mereka ni macam risiko rendah untuk dapat buah pinggang, mungkin kita boleh lihat setiap 6 bulan sehingga 12 bulan. So bergantung. Okey. Macam Puan Audrey sendiri dah 18 tahun menghidap penyakit autoimun SLE ini. Jadi bagaimana penyakit autoimun ini mengganggu dari segi kehidupan Puan Audrey sendiri? Impak dia kepada kehidupan? Kena ubah saya macam pekerjaan kepada yang lebih macam kata tak stres sangat lah. Macam seperti permulaannya saya ialah housewife, isteri rumah. Lepas tu bila I dapat penyakit ini, mungkin faktor saya mendapat penyakit ini ialah tekanan emosi dan yang berpanjangan dan tidur 4 jam sampai 2 tahun. Lepas itu kena SLE lah. Lepas tu macam kes Audrey, dalam masa I dapat SLE, I punya perkahwinan pun dah tak bagus lah. So, I masa tu pun dalam 4 tahun penceraian bertanding. So, dari kulit ia kena arthritis sebab stres kan. Dan dalam masa tunggu perbicaraan di mahkamah untuk selesai, saya menanggung sara hidup melalui menjadi educator untuk kanak-kanak, pendidik kanak-kanak awal, macam praskar lah. Pendidikan awal. Pendidikan awal. So lepas tu bila dah siap I punya perceraian, I tukar balik kepada kerjaya lama saya itu Setiausaha Bertauliah. Tapi sebab SLE kan, tak boleh tidur lewat, tak boleh stres. So dalam 6 bulan saja kan saya terus penyakit saya terus naik radang, macam kulit, simptom semua datang balik lah. Jari-jari kebas, sendi sakit, sehingga pingsan lah. Dan tekanan darah tinggi pun sangat tinggi. Lepas itu kena masuk ward. So masa itu I kena buat decision lah. Sama ada nak teruskan pekerjaan yang tu atau cari yang keseimbang hidup lah. Itu yang I tukar kepada setiausaha peribadi. Tapi itu lepas 2,5 tahun, syarikat bos saya sangat maju. Jadi I buat banyak OT and then I punya personal life pun sangat busy. Jadi tak cukup rehat. Jadi bagi kesan kepada kesihatan juga. And then I pun makan banyak ponsen sebab takut nak ambil leave kan. Sebab period pain sangat teruk. Mungkin sebab itu juga ia terkena buah pinggang juga. Dan bila terkena buah pinggang urine I tak perasan. Sebab most all the time kan, urine I memang berdarah. So tak tahu ya, actually bukan period
actually ialah kidney sudah ada masalah. Tu sebab bila dah confirm, ia dah buat biopsi kidney kan, ia terus kepada peringkat 4 ke 5. Kena buat kemo. Okey doktor, berdasarkan daripada perkongsian Puan Audrey sebentar tadi, mungkin doktor boleh beri sedikit gambaran kepada masyarakat dan juga penonton, apakah sebenarnya yang kita boleh fahami dalam keadaan yang saya nampak, apa yang saya nampak adalah lebih kepada faktor emosi itu juga memainkan peranan dalam memberikan kekuatan ataupun juga memberi sokongan kepada pesakit SLE itu. Dan mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin boleh dipertimbangkan dalam menentukan tahap keseriusan, severity ataupun mungkin perkembangan dan juga pengurangan SLE terhadap individu. So sebenarnya apa yang Puan Audrey cerita tu memang sering berlaku kepada banyak pesakit-pesakit SLE lah, sebab seperti yang kita fahami, penyakit SLE ini menyerang wanita muda. Lingkungan umur dia tu? Umur dalam 20 hingga 40. Jadi wanita ni adalah at the peak of their career, maksudnya di peringkat paling tinggi productivity, mungkin baru mula membina keluarga, kerjaya. Jadi itu dah stres. Betul. Dan apabila kita stres, memang dia akan boleh mempengaruhi sistem imun kita. Kurang tidur, stres, tidak cukup rehat, makan pun tak betul. Jadi imun sistem kita memang akan pening lah. Manusia pun pening, imun sistem pun pening lah. Adakah itu consider sebagai reflect daripada faktor psikologi tu? Ya, so maksudnya faktor psikologi, faktor emosi memang memainkan peranan penting lah, antara faktor. Jadi bila mereka mendapat penyakit ni, lagilah mereka akan stres kan, sebab penyakit ni memang serius lah kalau tak dirawat. Jadi apa yang senario yang Puan Audrey cerita tadi tu memang sering berlaku. Saya sendiri pun memang ada buat survey dan saya boleh katakan hampir 40 hingga 50% daripada pesakit saya mengalami masalah kerja. Sama ada terpaksa berhenti, modify ke tempat kerja, ataupun pencen awal lah. Jadi ini menjejaskan lagi emosi, sebab bila kita tak bekerja, kita rasa kita kurang produktif. Bila kita rasa kurang produktif, kita lagi stres. So dia akan jadi cycle. So bila kita stres, dia akan mengaktifkan lagi SLE. So jadi selalunya saya akan memberi nasihatlah secara umumnya, macam kita kena mungkin mempelajari cara untuk menangani stres. Betul. Sebab itu penting bagi pengawalan penyakit SLE. Wow, di sini sangat jelas seperti yang doktor terangkan dan juga berdasarkan pengalaman Puan Audrey, bagaimana perkaitan korelasi di antara stres ini dan juga kepada faktor risiko menyebabkan penyakit autoimun SLE ini. Jadi macam Puan Audrey sendiri ialah sebagai seorang pesakit autoimun SLE ini, adakah dari segi diet ada pantang yang perlu dijaga seperti nasihat daripada doktor? Mungkin ada juga makanan-makanan yang tidak digalakkan yang mungkin boleh menyebabkan keradangan kepada kulit. Ada tak? Ada makanan proses. Cuba elakkan. Sebab kalau makan terlalu kerap, kepasangan semua akan datang. Lagi satu tadi doktor ada menyentuh berkenaan dengan faktor risiko adalah sinaran UV, doktor. Bagaimana macam Puan Audrey sendiri kalau terkena cahaya matahari yang sangat terik, adakah tindakan daripada Puan Audrey sendiri untuk mengelakkan daripada keradangan bertambah teruk? Tukar cara pemakaian dan kena pakai sunblock. Macam kita pakai topi, pakai baju lenggang yang panjang atau pakai baju kurung. Tutup semua. Jadi cuaca tu sangat memang kepanan juga doktor. Betul. Okey, ini antara pemahaman kita bawakan kepada anda. Kita harapkan perkongsian ini memberikan satu gambaran yang jelas dan juga berdasarkan juga pengalaman daripada Puan Audrey. Sepastinya ini baru separuh jalan. Betul Munawar, ini baru separuh perjalanan kita untuk membincangkan berkenaan dengan autoimun SLE ini. Dan kita akan berehat seketika. Tapi sebelum itu Munawar, dalam kita mengambil tahu tentang penyakit autoimun SLE ini, penting juga untuk kita tahu bagaimana untuk kita keep fit. Kita terus kekal fit dan kekal sihat. Dan malam ini di DR Gym kita akan berkongsikan berkenaan dengan jogging untuk obesiti. Wow, jadi jom sama-sama kita saksikan dalam DR Gym.
korang nak tahu, kesilapan yang banyak orang obes atau berat badannya berlebihan buat adalah bila nak turunkan berat badan, kita berjoging. Tak bagus, bukan sebab apa. Tapi badan tidak cukup ringan, mobiliti lutut, mobiliti kaki, fleksibilitas badan tidak cukup optimum untuk membantu korang berjoging. Mungkin korang akan alami kecederaan sebab tu berjoging. So, apa saya sarankan bagi mereka yang terlalu obes, cuba berjalan lebih banyak. Lakukan pergerakan lebih banyak, itu lebih mudah untuk anda. Bila badan korang dah lebih ringan disebabkan faktor pemakanan anda semua, barulah you start jogging perlahan-lahan. Lagi bagus kalau anda turun naik tangga pun tak ada masalah juga. Tapi ingat, buat perlahan-lahan dahulu. Kalau korang teringin nak berjoging juga, bagi mereka yang baru start, badan dah ringan, cuba mulakan pelan-pelan. Contoh apa yang saya buat sekarang. Perlahan-lahan saja gerakkan tangan, gerakkan seluruh badan, gerakkan kaki. Bila dah mampu, baru tinggikan sedikit pace anda. Bila dah mampu, dah kuat, naikkan sedikit lutut anda. Bila dah lagi kuat, baru lagi laju. Lagi laju badan anda, itu bermaksud badan anda lebih kuat. Tapi bagi mereka yang lemah, baru beginner, baru start, buat perlahan-lahan dulu. Okay guys. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak, berkesan literasi digital. Peradaban tidak boleh dicipta tanpa perlu ditempuhi. Dengan keyakinan, kita bina jati diri yang mampan. Fikrah jernih menzahir daya cipta perubahan. Hidup biarlah berbakti meskipun tidak dipuji. Dengan ihsan kita peduli insan. Dengan hormat kita terus berkhidmat biarpun jalannya panjang. Kita tekad merintisnya perlahan-lahan demi kesejahteraan sebuah Malaysia madani.
Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam rancangan Diari Rawat pada malam ini. Kita membincangkan berkenaan topik autoimmune SLE atau juga dikenali sebagai lupus ataupun penyakit 1000 wajah. Dan malam ini kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Puan Audrey dan juga Dr. Syarul untuk membincang dan mengupaskan berkenaan dengan topik autoimmune SLE ini. Dan mungkin sebelum kita meneruskan perbincangan kita, Doktor, mungkin kita boleh kongsikan komen dan juga pertanyaan daripada sahabat kita di Facebook Live Berita RTM. Silakan kita paparkan. Mungkin Doktor, daripada Awin Sani, apakah cara terbaik untuk ahli keluarga menunjukkan sokongan bagi pesakit SLE? Ada kalanya tekanan persekitaran untuk berubat sana sini, makan macam-macam, menuduh bahawa tidak, cuba melawan kondisi diri dengan menjadi lemah. Semua disebabkan kurang memahami apa itu SLE. Silakan Doktor, mungkin Doktor boleh terangkan, beri pencerahan kepada penonton kita. Terima kasih, soalan yang sangat bagus. Okey, so itu memang senario yang normal di mana apabila kurang pemahaman tentang penyakit SLE, jadi banyak nasihat-nasihat yang agak tidak sesuai diberikan kepada ahli keluarga yang ada penyakit SLE lah. Pertama, saya akan address soalan pertama lah yang ditanya bagaimana ahli keluarga nak memberi sokongan kepada pesakit SLE. So pertama kita kena bagi sokongan dari segi emosi. Maksudnya kita kena kalau pesakit tu tengah down, kita validate lah perasaan dia. Kita mendengar. Kadang-kadang pesakit cuma nak mendengar. Okey. Dan kita akan cuba sebaik mungkin untuk mempermudahkan urusan pesakit tu untuk mendapatkan rawatan. Mungkin bawa dia pergi berjumpa doktor. Alright, pastikan makan, sebab pesakit SLE makan ubat banyak. Lebih daripada 4-5 jenis. Kalau pada peringkat yang tengah aktif tu, kadang-kadang mereka perlu telan 8-9 biji sekali. Jadi kita tolong susunkan ubat untuk dia supaya dia ingat. Alright, bantu dari segi pemakanan yang sihat. Pastikan mereka dapat tidur yang cukup, tak stres, peserta yang stres. Kalau ada anak kecil, mungkin terpaksalah suami mengambil tugas untuk dia lah, jaga anak sekejap ke, jangan bagi isteri stres dan sebagainya. Dari segi menangkis nasihat-nasihat yang mungkin daripada ahli-ahli keluarga yang lain yang sebenarnya mereka berniat baik, mereka sangat concern, tetapi kadang-kadang kita boleh dengar. Kita dengar, tapi kita tak bolehlah ambil 100% nasihat tersebut. Kita kena ingat kesihatan kita tu, kita punya, maksudnya kita kena jadi CEO untuk diri kita sendiri. Bila CEO tu maksud saya bos lah. So bila kita jadi bos atau CEO, kita nak ambil penasihat yang macam mana? Adakah penasihat profesional ataupun penasihat yang tidak profesional? Adakah kita mengambil penasihat daripada ahli keluarga? Itu kronism. Nepotism tak boleh. Jadi kita kena clear. So kesihatan tu diri kita, CEO-nya kita. Jadi penasihat yang kita ambil tu pastikan orang yang bertauliah dan profesional dan kita ikut. Kalau orang lain ahli keluarga nak bagi nasihat, boleh, tak ada masalah. Kita dengar, bukanlah terus cakap mengarutlah kau ni apa semua. Jangan cakap macam tu. Mereka mungkin berniat baik, mereka risau kan. Just kita dengar, acknowledge dan mohon dia orang doakanlah. Saya rasa itu je yang kita mampu buat. Selain daripada itu, mungkin kita boleh cuba juga terangkan penyakit ni apa sebenarnya, kalau kita mampu terangkan. Tapi kalau kita tak mampu, kita cuma dengar saja. Jadi tak semua benda kita kena lawan lah. Betul. Saya harap itu jelas lah. Sebab saya tak mahu ada timbul konflik pula antara ahli keluarga kan. Sebab mereka support sistem kita. Okey, itu bercakap berkenaan dengan sistem sokongan sosial untuk pesakit-pesakit autoimmune SLE ini. So, pastinya di Malaysia ini, untuk pemahaman anda, terdapat persatuan-persatuan SLE yang wujud untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat, untuk memberikan sokongan dan juga dukungan kepada mereka untuk mengharungi hari-hari yang mencabar, khususnya pengalaman mereka sebagai seorang pesakit SLE. Jadi kita difahamkan juga Puan Audrey juga salah seorang yang terlibat dalam dengan Persatuan SLE Malaysia. Mungkin Puan Audrey boleh kongsikan bagaimana Persatuan SLE Malaysia ni memberi peranan untuk memberi sokongan kepada pesakit-pesakit SLE ataupun mungkin memberi kesedaran kepada masyarakat umum. Persatuan ini diujuk untuk memberi sokongan kepada pesakit-pesakit SLE dari segi macam sokongan sosial, psikologi dan kewangan. Jadi kadang-kadang sebab kita makan steroid terlalu banyak kan, kadang-kadang akan patah. So macam replacement hit ke apa,
bagi pesakit yang tak mampu, kita akan menolong lah. Dan juga bagi pesakit SLE yang baru, mereka akan lebih faham lah sebab kita ada bagi banyak kesedaran. Dan kita juga ada para kaunselor boleh menolong mereka lah. Okey. So, pastinya ini yang kita mahukan sebagai sebuah rakyat Malaysia untuk kita memberikan sokongan ataupun sistem sokongan sosial. Jadi sekarang ini, jom kita saksikan Persatuan SLE Malaysia. Bagaimana peranan dan juga aktiviti yang dimainkan, digerakkan untuk memberikan semangat kepada pesakit-pesakit SLE di Malaysia. Persatuan SLE Malaysia (PSLEM) ditubuhkan pada tahun 1995 dan terletak di bangunan Sultan Abdul Aziz, Petaling Jaya, Selangor. Matlamat utama penubuhannya untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai penyakit SLE, gejala, diagnosis, selain membantu mereka yang mengidap penyakit ini agar mendapat sokongan moral serta motivasi dari mereka yang arif tentang penyakit tersebut. Tak ramai masyarakat umum yang tahu tentang penyakit SLE ini. Jadi satu, untuk menambah kesedaran. Kedua, ialah untuk memperkasakan pesakit-pesakit SLE supaya mereka tahu lebih lanjut tentang apa penyakit SLE, di mana mereka boleh dapat rawatan. Dan ketiga juga adalah membantu pesakit-pesakit SLE. Kerana pesakit-pesakit SLE ini memerlukan rawatan yang agak panjang sebab ini adalah penyakit kronik. Seperti saya kata, tak ada cure. InsyaAllah dia boleh dikawal. Aktif menganjurkan pelbagai aktiviti dan menyalurkan informasi serta panduan yang tepat kepada ahli-ahlinya. Persatuan ini telah banyak memberi bantuan sosial dan psikologikal kepada pesakit SLE dan keluarga mereka. Saya SLE dah 20 tahun lebih dah. 20 tahun dulu tak ramai orang tahu pasal SLE. Saya sendiri pun susah nak dapat maklumat tentang SLE. Saya pun tak faham dan di luar saya nampak saya sihat. Saya memang tak nampak macam ada masalah, lagi pipi cabi masa tu. Sehinggalah saya jumpa Persatuan SLE. Kat situ saya aktif lah. Dia orang buat aktiviti, saya datang. Dia orang ada talk, selalu ada buat talk, introduce pasal SLE dan darah, SLE dan kidney, SLE dan kulit kan. At first, I join persatuan ini untuk volunteering. Then after that, volunteering jadi para kaunselor. So benefit, I boleh jumpa banyak lagi pesakit SLE dan share kita different punya penyakit, apa simptom, and then apa masalah yang kita hadapi, sama-sama kita luahkan perasaan kita lah. Persatuan ini turut memiliki kaunselor untuk membantu pesakit berdepan apa sahaja cabaran di samping turut membantu mengumpul dana bagi membiayai kos rawatan kepada pesakit yang kurang berkemampuan. Tak semua pesakit kita mampu dan juga kadang-kadang pesakit kita memerlukan pembedahan seperti kalau ada katarak dan perlu kita panggil joint replacement. Jadi kita beri bantuan keuangan, kita beri subsidi untuk pesakit-pesakit yang tak mampu untuk menjalani pembedahan. Mesti selalu positif. Mesti ada sikap positif. Sebab kita ada satu penyakit kronik. Jadi kita perlu sentiasa bersikap positif untuk menghadapi hari-hari akan datang dan juga untuk menjalani cara hidup yang sihat. Okey, sangat menarik peranan yang dimainkan oleh Persatuan SLE Malaysia ini, khususnya dalam bukan sahaja memberi dokongan dan juga semangat kepada pesakit-pesakit SLE, namun juga memberi kesedaran kepada masyarakat untuk kita menambah pengetahuan berkenaan kewujudan penyakit SLE ini ataupun autoimun ini. Betul. Seperti perkongsian daripada salah seorang pesakit SLE sebentar tadi kan, dia mengatakan bahawa dia tak tahu selama ni apa itu SLE dan daripada persatuan inilah sebenarnya dia dapat tahu dengan lebih banyak, dengan lebih berdalam berkaitan dengan penyakit SLE tersebut. Jadi mungkin sebelum kita meneruskan perbincangan, ada satu persoalan daripada rakan kita di Facebook.
yang kita paparkan daripada Tizaha. Silakan Munawar. Okey, doktor nak tanya, adakah penyakit SLE ini dikategorikan dalam salah satu penyakit yang kritikal, doktor? Okey, so sebab SLE ni kan ada banyak, 1,000 wajah. Okey. Jadi kita tak boleh nak generalize kata dia sakit penyakit yang kritikal lah. Tetapi sekiranya dia kena organ dalaman seperti buah pinggang, yang disahkan melalui biopsi buah pinggang macam apa yang Puan Audrey alami, ataupun kena jantung, paru-paru, otak, dan itu kita consider SLE yang kritikal lah. Sebab dia kena organ penting. Okey, kita ada satu lagi soalan yang ingin kita raikan dalam kalangan penonton kita di Facebook Berita RTM, iaitu daripada Nur Syamimi Ramli. Menarik persoalan yang diajukan. Tahniah doktor atas penerangan yang menarik. Doktor, sekiranya kita ingin memberi hadiah makanan ataupun minuman kepada pesakit SLE, apa yang perlu kita utamakan untuk diberikan kepada dia? Saya difahami makanan berproses seperti makanan segera tidak digalakkan. Namun sekiranya snack, roti, biskut yang mempunyai kandungan gula, adakah dibolehkan? Menarik soal ni. Contoh kita nak melawat pesakit SLE, doktor, apa yang digalakkan kita untuk nak makanan bawa buah tangan untuk dia? Okey. So macam untuk pesakit SLE, secara generally dia tak ada pantang larang yang orang kata macam tak boleh ambil macam bukan gout lah. Gout kan ada banyak pantangan tak boleh ambil, seafood dan sebagainya. Dia lebih kepada makanan sihat. Okey, makanan sihat, makanan seimbang. So dan bila kita sebut makanan sihat, maksudnya makanan yang banyak orang kata vitamins, antioxidants, selalunya buah-buahan. Okey. Tapi sayur-sayuran pun kena berhati-hati. Sebabnya untuk pesakit SLE, mereka imun sistem mereka rendah disebabkan oleh penyakit SLE itu sendiri dan disebabkan oleh ubat. Jadi bila kita nak bagi mereka makanan sayuran, pastikan sayuran yang dimasak, bukan sayuran yang mentah, sebab ada kuman nanti dia senang dapat jangkitan kuman. Dan makanan tu biasanya tak ada pantang. Bila kita kata gula tak bergula, kita kena ikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk semua orang, bukan untuk pesakit SLE, bukan untuk orang yang bawa buah tangan tu saja. Orang yang bawa buah tangan tu pun kena pantang. Jangan minum makanan bergula. Itu memang standard lah. So, general advice. Walaupun ada setengah pesakit cakap dengan saya, saya baca dekat Google tak kena elakkan gluten, makanan bergluten. So apa maksud makanan bergluten tu? Macam contohnya roti dan sebagainya. Saya bagi tahu mereka itu tak boleh digeneraliskan. Sebabnya alahan pada gluten ni adalah memang salah satu penyakit autoimun juga. Tetapi dia bukan semua pesakit SLE ada alahan pada gluten tersebut. Jadi biasanya saya nasihatkan mereka mungkin boleh buat diary makanan. Apa yang you makan, bila you makan tu you rasa sakit sendi you naik sikit. Macam tadi Puan Audrey kata makan makanan processed food kan. Sebab because ada chemicals. So processed food sakit sendi kebas. So elakkan. Ada orang memang betul dia ada gluten, alahan gluten tersebut. Tapi tak boleh bagi nasihat pada semua orang. Tak boleh generalize semua. Itulah macam Puan Audrey sendiri ada membuat diary makanan ataupun ada jenis makanan yang menjadi alahan kepada Puan Audrey. Alahan tak berapa lah. Tapi saya ada tulis jurnal. Kalau ada apa-apa kesan sampingan, saya akan lapor kepada doktor pada rawatan yang akan datang. Okey. Itu antara saranan terbaik yang disampaikan kepada kita semua sebenarnya. Untuk kita sentiasa menjaga pemakanan kita dengan sihat, yang seimbang sebenarnya. Bukan semata-mata untuk pesakit SLE, tapi secara umumnya untuk kita semua pun perlu menjaga pemakanan yang sihat. Dan selepas ini Munawar, satu perkongsian di Kapsul Farmasi berkenaan penggunaan ubat steroid dalam penyakit autoimun. Jom kita saksikan. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan penggunaan ubat steroid dalam penyakit autoimun.
Penyakit autoimun adalah penyakit apabila sistem imun badan seseorang menyerang sel atau tisunya sendiri. Ia terjadi kerana sistem imun badan gagal membezakan sel atau tisu badan dan menganggap sel tersebut adalah sel asing. Disebabkan kegagalan tersebut, maka ia boleh menyerang pelbagai organ dan tisu badan. Sebenarnya, sistem imun badan atau disebut immunity iaitu kekebalan adalah sistem yang berfungsi untuk melindungi badan dari ancaman yang membahayakan seperti jangkitan bakteria, virus dan kulat. Mereka ibarat askar dalam badan kita, tapi atas sebab tertentu, secara analoginya askar-askar ini memberontak dan menyerang negara sendiri sehingga boleh mengakibatkan kemudaratan. Ubat steroid adalah antara ubat yang digunakan dalam merawat penyakit autoimun untuk mengawal keradangan. Keadaan pesakit dipantau rapi dan dos steroid akan diubahsuai oleh doktor mengikut tahap kesihatan semasa pesakit. Tapi ada kalanya pesakit sendiri menghentikan pengambilan steroid tanpa pengetahuan dan pemantauan doktor atau ahli farmasi. Apa yang membimbangkan adalah apabila pemberhentian itu atas saranan rakan-rakan yang kurang ilmu tentang bahayanya menghentikan steroid secara tiba-tiba. Antara kesan sampingan menghentikan steroid secara mendadak adalah letih, pening, pitam, sejuk, loya, kurang selera makan, cerit-berit dan kemurungan. Kenapa boleh jadi begini? Steroid atau lebih tepat kortikosteroid adalah ubat sintetik yang sama kesan farmakologi dengan kortisol yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal kita. Apabila terdapat sumber dari luar badan walaupun sintetik, badan sendiri akan menurunkan pengeluaran kortisol dalaman yang menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan pada hypothalamic pituitary adrenal HPA axis. HPA akan terganggu apabila steroid diberi dalam jangka pendek dengan dos yang tinggi. Ia juga boleh terganggu jika diberi dalam kuantiti yang sedikit tetapi pada jangka masa yang lama. Gangguan ini boleh mengakibatkan risiko disfungsi sistem imun badan. Tindak balas badan kepada tekanan, contohnya trauma, pembedahan, keradangan mungkin terjejas dan pertahanan badan terhadap jangkitan juga akan berkurangan. Dalam erti kata lain, sistem imun badan menjadi sama ada terlebih atau kurang reaktif dan menjadi tidak efisien. Steroid dikategorikan sebagai ubat terkawal dan hanya boleh diambil atas nasihat doktor. Sebarang produk yang mengandungi steroid perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Steroid jenis kortikosteroid boleh didapati dalam pelbagai sediaan seperti dalam bentuk tablet, kapsul, krim, ubat sedut iaitu inhaler dan titis mata sebagai rawatan untuk beberapa penyakit yang berlainan. Kortikosteroid dapat mengurangkan keradangan pada anggota badan selain membantu mengurangkan tindakan imun badan yang terlampau aktif. Biasanya, pesakit yang menggunakan ubat steroid akan mengambilnya untuk suatu tempoh tertentu atas nasihat doktor. Dos steroid perlu dikurangkan sedikit demi sedikit sebelum pengambilannya boleh dihentikan. Begitu juga sebaliknya jika perlu untuk meningkatkan dos. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1800 886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Tindakan menghentikan pengambilan steroid dengan tiba-tiba adalah bahaya. Begitu juga pengambilan steroid tanpa pengawasan doktor atau ahli farmasi tidak digalakkan sama sekali. Gunakan ubat yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi berkenaan penggunaan ubat steroid untuk keberkesanan rawatan anda. Walau hanya sepotong kain, namun bendera ini besar maknanya. Dalamnya terkandung tekad semua rakyat. Jadi simbol perpaduan anak Malaysia berkongsi harapan. Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Hentikan penyebaran kandungan berbaur hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum.
raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Ya, penonton, kembali bersama kami dalam Diari Rawat. Hampir sejam kita membicarakan berkenaan dengan penyakit autoimun SLE ataupun penyakit seribu wajah. Jadi sekarang ini kita nak bagi ruang kepada doktor untuk kita simpulkan, rangkumkan secara keseluruhan berkenaan penyakit autoimun SLE ini, doktor. Okey. So secara kesimpulannya, penyakit autoimun SLE ini dia boleh datang daripada gejala yang ringan sehingga kepada gejala yang lebih teruk. Tapi jangan risau, sebab rawatan yang terkini kebanyakannya boleh mengawal penyakit SLE. Okay? Sekiranya anda rasa anda tak sihat atau ada gejala-gejala yang mungkin anda rasa autoimun ke ni, anda boleh mendapatkan konsultasi daripada mana-mana doktor di klinik. Sebab kita memang dah latih, sebab saya pun pensyarah, dah latih anak-anak murid kita untuk mengenal pasti dan maksudnya mendiagnos penyakit SLE. Okey. Okey. Dan kepada Puan Audrey pula sebagai seorang yang sangat aktif dalam menggerakkan Persatuan SLE Malaysia, mungkin Puan Audrey boleh kongsikan kepada penonton harapan dan juga bagaimana untuk pesakit SLE di luar sana untuk menyertai Persatuan SLE Malaysia. Pesakit SLE mereka boleh mengisi borang ke website Lupus Malaysia ataupun pergi ke Facebook. Dan kami harap ahli korporat di luar sana juga akan memberi sokongan kepada Persatuan SLE Malaysia. Cuba buat bubur dan bajet, buat donation untuk kami. Kalau boleh setiap tahun sekali. InsyaAllah. Kita harapkan melalui perkongsian kita pada malam ini kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan penyakit SLE ataupun autoimun SLE ini membuka mata masyarakat Malaysia untuk kita meningkatkan kesedaran kita berkenaan penyakit yang mungkin kita jarang-jarang dengar tapi sebenarnya berlaku dalam kalangan kita. Dan yang paling penting, anda di luar sana, terutama kepada pesakit SLE, jangan takut. Anda tidak bersendirian. Dan saya tertarik dengan satu komen daripada rakan kita di Facebook. Paling utama, you need to be positive, happy, don't stress. Apapun kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan Diari Rawat sehingga ke penghujung siaran. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di Facebook yang mengajukan soalan. Ialah tak sempat kita nak baca semuanya. Tapi kita harapkan ianya dapat memberikan satu penjelasan dan juga pencerahan yang cukup mendalam kepada anda semua berkenaan penyakit autoimun SLE ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Syarul, kepada Puan